Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hubungi GPS untuk dapatkan sokongan? Di sini kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi Pakatan Harapan jelas seorang pemimpin yang mempunyai prinsip. Di sini juga kita lihat bahawa tomahan ataupun fitnah yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selama ini yang mengatakan dia gila nak menjadi Perdana Menteri, jelas apabila Ketua Menteri Sarawak iaitu Abang Johari ataupun Abang Jo dengan jelas tadi mengumumkan bahawa hanya PH tidak menghubungi Abang Jo untuk mendapatkan sokongan. Yang kita tahu hari ini apabila diumumkan begitu bermakna parti-parti lain menghubungi Abang Jo untuk dapatkan sokongan. Inilah yang kita lihat hari ini yang mana mereka mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim gila nak jadi Perdana Menteri. Tetapi kita lihat mereka di sebelah sana lah yang gila nak menjadi Perdana Menteri. Terutamanya mereka yang menjadi pemimpin UMNO. Ini yang kita lihat hari ini. Tetapi yang kita dengar selama ini yang dimainkan oleh media, yang dilontarkan oleh pemitnah mereka adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gila. Mereka tidak tahu bahawa kali ini apabila mereka menjadi Perdana Menteri, ini adalah satu tugas yang paling berat sekali. Jika mereka cuba nak menjadi Perdana Menteri, kita akan lihat bahawa kerajaan baru mereka ini juga akan gagal. Ini saya percaya kerana menteri yang mereka nak lantik untuk membantu sebagai bentukkan kabinet baru ni nanti, mereka adalah mereka yang di-recycle semula, yang mana kita tahu tumbangnya kerajaan Perikatan Nasional ini, maka tertubuhnya pula kerajaan baru dengan menggunakan mereka yang sama. Maka recycle balik mungkin ditukarkan kepada kementerian lain, tetapi tetap orang yang sama. Maka akan berlaku lagi kegagalan 2.0. Dan di sini kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini juga bertepatan kerana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini, kita seperti mana yang saya ceritakan di video-video yang berbulan-bulan yang lalu, saya dah katakan bahawa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri pun untuk saat ini, tidak ada rugi apa-apa pun kerana hanya tinggal berapa lagi sisa daripada pemerintahan Perikatan Nasional ini. Ini akan menunjukkan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melakukan kerja yang terbaik, maka di situ dia akan menjejaskan nama Pakatan Harapan. Bukan sahaja diri dia sendiri, tetapi keseluruhan parti akan merasa bahawa kegagalan itu. Jadi, di bahu dia lah akan ditimpakan semua kesalahan ini. Inilah yang saya lihat. Dan apa yang berlaku ini kalau dia tidak menjadi Perdana Menteri, saya pun tidak kecewa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak ada rugi apa-apa. Dan PH pun tak ada rugi apa-apa menjadi pembangkang. Itu pada saya dan kita menunggu kepada PRU ke-15 dan di situ kita akan berjuang dan melawan dengan cara anak jantan. Inilah yang terbaik, yang mana kalau hari ini hanya ada 105 lah sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak apa. Kalau orang lain nak mendapat sokongan lebih dan menjadi Perdana Menteri, silakan. Kerana kerugiannya apa? Keadaan yang dah rosak dalam waktu yang singkat, kita nak memperbetulkan, saya percaya tidak ada satu orang yang boleh berjaya. Dan dalam keadaan yang ada hari ini pula, kita tahu pula mereka yang hendak menjadi Perdana Menteri ini semua, mereka ini tidak mempunyai kebolehan sebenarnya. Dah jelas apabila mereka menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional ini. Dan mereka nak menjadi Perdana Menteri semula daripada kalangan mereka sendiri, yang mana mereka pula nak cuba untuk memperbetulkan keadaan, saya yakin mereka tidak boleh lakukan. Yang boleh lakukan kerja ini yang saya percaya jika diberi mandat dengan baik hanyalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kita tahu bahawa dalam keadaan seperti ini, jika dilantik pun Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dengan namanya tak ada dalam keadaan Malaysia yang ada hari ini, siapa pelabur yang nak masuk? Tak tahulah, mungkin ahli kabinet dia yang hebat-hebat seperti Datuk Seri Najib dan lain-lain boleh membantu dia. Tetapi saya tak nampak di sini jalan ke arah yang berjaya apabila mereka boleh menjadi kerajaan. Hanya yang kita boleh lihat hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah satu-satunya pemimpin yang kita lihat boleh membawa ke arah untuk memperbetulkan keadaan yang dah ada. Tetapi saya percaya apa yang dah berlaku ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mencukupi sokongan,
maka kita berharap dia boleh memperbetulkan keadaan ini dengan begitu segera. Tetapi jika dia tidak dapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri, dia tidak ada rugi apa-apa seperti mana yang saya perkatakan. Dan kita juga sebagai rakyat tidak rugi apa-apa, dan kita berharap di PRU ke-15 kita harap mereka menang dengan kursi yang banyak dengan muka-muka baru. Di sini jelas kita akan mendapat satu pimpinan yang baik. Karena yang kita tahu hari ini daripada 220 orang ini rata-rata mereka ini mempunyai masalah, dan perlulah kita mencari tokoh baru untuk bertanding, untuk berlawan dengan mereka ini nanti, dan kita mendapat tokoh yang baik serta kita mendapat pimpinan yang boleh membimbing dan boleh membawa negara kita ini keluar daripada kepompong masalah dengan politik lama. Politik lama yang ada hari ini perlu kita tukar ialah apabila PRU ke-15 nanti dengan harapan kita PH mendapat majoriti yang menang, yang banyak untuk menang. Dan di sini juga kita lihat bahwa dengan keyakinan saya pihak pembangkang ataupun pihak Pakatan Harapan memang boleh menang bergaya kali ini, karena apapun yang dilakukan oleh mereka yang di sebelah sana sudah jelas kita lihat mereka salah guna kuasa, rasuah, apa semua segala macam sudah ada, yang mana mereka juga apabila kerajaan ini dah tumbang, rakyat ramai mengkritik bahwa hutang negara pun banyak. Dan yang paling saya terkesan, mereka mendapat duit 2 kali daripada 1MDB. Duit itu saya pun tak tahu ke mana. Saya harap lepas ini kalau dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara dalam waktu yang singkat ini, saya harap dia perbetulkan keadaan negara. Tetapi saya tidak berharap dia segera untuk melakukan yaitu proses untuk membuat semak dan imbang berkenaan dengan apa yang dah berlaku apabila kerajaan Perikatan Nasional ini memerintah, yang mana kita tahu banyak keborosan berlaku. Tetapi benda ini harus diaudit semula, dan saya percaya memakan waktu, serta dalam keadaan ini saya hanya berharap selepas PRU ke-15, yang mana apabila kerajaan itu betul-betul kukuh, harus dibuat audit dengan segera. Karena inilah masalah negara kita yang ada hari ini, yang mana kita tahu ramai daripada kalangan-kalangan pemimpin kita yang ada dalam 220 orang ini adalah mereka yang bermasalah. Dan perlu diganti sebahagian daripada mereka, kerana mereka ini banyak masalah. Kita lihat orang yang menjadi menteri boleh kaya raya, ini adalah tidak masuk dan tidak masuk akal dan tidak munasabah. Kerana di dalam dunia ini tidak akan boleh kaya kalau Anda bekerja sebagai kaki tangan kerajaan ataupun sebagai menteri ataupun menjadi wakil-wakil rakyat. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia ni, mereka apabila menjadi pemimpin, mereka boleh jadi kaya raya dengan begitu segera. Inilah yang kita lihat di negara kita ini. Jadi kita perlu ubah perkara ini supaya tidak lagi berlaku, yang mana saya lihat mereka yang telah pun letak jawatan apabila kerajaan ini tumbang, dan yang kita lihat semalam saya lihat video sampai lagi ada lagi polis masih nak mengiring mereka-mereka ini yang sepatutnya sudah tidak boleh. Apabila kuat kuasa saja Perdana Menteri letak jawatan, mereka sepatutnya tidak lagi menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di Putrajaya itu. Tetapi yang saya lihat ada sebahagian masih lagi menggunakan bodyguard ataupun menggunakan polis pengiring untuk mengiringi mereka. Apa yang saya lihat ini adalah umpamanya di Mesyuarat Bersatu, yang mana dihadiri oleh pemimpin kanan bersatu. Dan saya lihat perkara ini, kenapa masih ada bodyguard, masih ada polis pengiring untuk mengiringi mereka ini. Mereka ini bukan menteri lagi. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita hentikan. Seperti mana yang dilakukan oleh Pakatan Harapan apabila mereka kalah, maka mereka balik daripada Putrajaya. Putrajaya itu dengan menaiki taksi, menaiki Grab. Inilah pemimpin. So, apa yang kita mahu hari ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri kali ini, saya tidak kecewa. Saya sedikit pun tidak kecewa, kerana saya tahu tugas dia berat. Dalam waktu yang singkat dia perlu membetulkan, dan dia membawa nama PH, yaitu Pakatan Harapan. Jika dia gagal, maka keseluruhan PH itu akan dihentam oleh mereka-mereka yang hari ini pun dah mengentam. Apalagi kalau dia membuat satu kegagalan. Jadi
betul lah apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim ini dan apa yang tindakan dia ini adalah bertepatan. Jika memang ada peluang dia naik dan orang nak menyokong dia, tidak apa. Tetapi saya hanya menunggu PRU ke-15, PHS menang bergaya. Dan saya harap PKR boleh dapat 70 kursi, DAP boleh dapat 50 kursi, Amanah boleh dapat 25 ataupun 30 kursi. So ini harapan saya. Begitu juga parti-parti gabungan lain seperti Warisan. Saya pun berharap dia boleh menang besar di Sabah dan dia boleh membentuk kerajaan Sabah itu. Kalau dia tak nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu pun tidak apa. Kerana yang paling penting saya harap Warisan ambil alih kerajaan Sabah itu untuk mereka bangunkan semula Sabah itu supaya Sabah itu dilihat lebih maju lagi. Kerana kita tahu hari ini mereka yang memerintah ini hanya untuk kepentingan pribadi yang selama ini Sabah Sarawak mereka tinggalkan pembangunannya, penghasilan dia, pengagihan kekayaan Malaysia ini tidak tahu ke mana. Padahal semua hasil daripada Sabah Sarawak dikaut ke pusat, diagihkan oleh pemimpin-pemimpin yang telah pun melakukan banyak kesalahan kepada kita rakyat ini. Mereka lah yang kaya raya dengan agihan ini, tetapi rakyat di Sabah Sarawak merarat. Jadi perlu kita ubah ini semua. So sekian pencerahan saya. Terima kasih.